Dan daripadanya juga iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tolonglah saudaramu, jangan kamu biarkan dia dalam keadaan terhina, sama ada yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang zalim pun kena tolong, yang dizalimi pun kena tolong. Maka seorang sahabat bangun, seorang lelaki bangun, disebut kepada Nabi Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Aku akan tolong saudara aku kalau dia ni kena zalim, kena aniaya. Tapi macam mana untuk aku nak tolong saudara aku yang zalim? Kalau kena zalim tak apalah, aku tolong. Yang zalim tu aku nak tolong macam mana? Maka Nabi menyebutkan bahawa tuhjizuhu. Kamu cara kamu menolong saudara kamu yang zalim adalah dengan tuhjizuhu, kamu halang dia. Kamu tegah dia daripada melakukan kezaliman. Maka itulah cara kamu menolong dia. Sebab apa kita nak tolong dia juga yang zalim ni? Kenapa kita nak hentikan kezaliman dia? Sebab kita sayang dia. Ini saudara kita, tiba-tiba dia buat zalim, maka kita sayang kat dia. Sebab kita kata betul lah dia buat zalim ni, jangan buat zalim kat orang. Sebab apa? Sebab kita sayang kat dia. Kita tak nak kezaliman dia menyebabkan ni berdosa, menyebabkan dia ni terdedah kepada kemurkaan Allah. Maka kita tak nak dia kena macam tu. Sebab tu kita tegur dia, sebab tu kita hentikan kezaliman dia. Cuma kaedah kita menegur, dia tengok pada keadaan dan tengok pada orang. Ada orang dia perlukan teguran lembut, ada orang perlukan teguran yang keras. Tengok pada keadaan. Jadi dia cara menolong saudara kita, sama yang zalim ataupun yang dizalimi. Maka Nabi sebut tadi apa? Tolonglah saudaramu, jangan biarkan saudaramu ni terhina, sama ada yang zalim. Maka yang zalim itu, dia itu sedang menzalimi dirinya sendiri sebab terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mazlum pula, orang yang dizalimi, mereka tu kena ditolong. Ditolong sebab apa? Mereka ni yang dizalimi ni tak kira lah, sama ada yang dizalimi dari sudut jasad dia, mungkin kena pukul, kena siksa, nak kena bunuh, nak kena halau daripada tanah mereka sendiri, ataupun yang dizalimi dari sudut hartanya kena rompak, kena curi, nak kena rampas, maka kita kena pertahankan. Yang ketiga pula, sudut mana yang kita kena pertahankan? Yang mana kawan kata saudara kita ni kena dizalimi, daripada sudut dia punya maruah dia, orang hina dia, orang fitnah dia, maka kita kena pertahankan. Maka kezaliman yang dilakukan oleh manusia ni kepada orang lain, dia ada tiga sudut. Pertama, daripada sudut jiwa, diri lah, maknanya bunuh ke, pukul ke, siksa ke. Yang kedua, dari sudut harta kena ambil, kena rampas. Yang ketiga, daripada sudut maruah, dihina, difitnah dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk kezaliman. Maka kesemua orang ni kita kena ada rasa sayang kepada saudara kita, maka kita jangan biarkan saudara kita ni menzalimi ataupun dizalimi. Yang dizalimi pun kita kena pertahankan, maka yang menzalimi kita kena halang dia daripada meneruskan kezaliman dia. Jadi pada pihak Arab zaman jahiliah ni tuan-tuan, istilah yang Nabi sebut ni ialah biasa pada mereka sebenarnya. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudara kamu yang zalim ataupun dizalim. Maka ini perkataan yang biasa mereka pegang, tapi pegangan mereka itu dasarnya adalah dasar jahiliah, dasar asabiyah. Kataan sama, tapi dasarnya berbeza. Asabiyahnya, kalaulah yang dizalimi tolong, kita faham. Tapi yang menzalimi tolong, disebabkan dia saudara kita, kita akan tolong walaupun dia jahat.
Tu maksud dia. Sama-sama buat jahat. Tu asabiah. Tapi dasar dalam Islam beza. Tolong saudara kamu yang zalim ataupun dizalimi. Yang dizalimi kita faham dah. Yang zalim tu macam mana pula? Yang zalim tu kita tolong dengan cara kita hentikan kezaliman. Tu beza. Di antara asabiah jahiliyah dengan sudut pandang Islam ni macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan sambung bicara kita berdasarkan kepada kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih lagi berada dalam satu bab ta'zim hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Kita berada di hujung tajuk ini, kita akan habiskan beberapa hadis lah insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan masuk pada satu hadis yang ke-236. Hadis yang ke-236, wa an Anas radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dan daripada Anas bin Malik bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak beriman salah seorang daripada kalangan kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Ini hadis yang kita biasa dengar ni, tuan-tuan. Dan kita mungkin sampai tak hafal pun hadis ni. Tak hafal bahasa Arab, hafal bahasa Melayu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalangan kamu. Tidak beriman kat sini maksudnya tidak sempurna iman. Tak sempurna iman kalau tak buat apa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Bukan tadi iman langsung. Kalau betul maksud dia tak beriman langsung, ramailah yang dah terkeluar iman kalau kita tak laksanakan apa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Tapi ulama kata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman dia. Jadi iman kita ni, tuan-tuan, kita boleh lihat daripada dua sudut. Yang pertama, kita lihat iman yang akidah tu. Yang ini tak boleh ada keraguan sikit pun. Yang ini tak boleh ada kurang sikit pun, 100% keimanan kita. Tak ada kurang. Tapi selain daripada iman akidah itu, dia ada cahaya iman. Daripada iman yang cukup kuat, dia boleh mengeluarkan cahaya yang boleh memberikan cahaya itu kepada seluruh anggota tubuh yang lain. Tangan bercahaya dengan cahaya iman, kaki bercahaya dengan cahaya iman, hati bercahaya dengan cahaya iman, mata, telinga bercahaya dengan cahaya iman. Cukup kuat keiman dalam hati itu, maka menjadikan dia melaksanakan apa-apa tuntutan dalam kehidupan, sama ada tuntutan yang wajib atau tuntutan sunat dalam kehidupan, maka itu datang daripada cahaya keimanan. Jadi kalau orang yang sempurna iman dia, maknanya cahaya keimanan dia cukup kuat sampai kepada hati dia, sehingga kan dia sayang kepada saudara dia yang sama-sama beriman. Jadi ini maksud hadis ni, tidak sempurna iman, bukannya tak beriman langsung. Tak sempurna iman salah seorang daripada kalangan kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya yang lain. Jadi saudaranya yang lain kat sini ini secara khususnya dia merujuk kepada saudara seagama, saudara seakidah. Di mana sekalipun orang Islam kat dunia ni, tuan-tuan, selagi mana dia ni ahli kiblah, dia adalah bersaudara. Selagi mana dia ni ada kalimah iman la ilaha illallah, maka dia adalah saudara kita. Duduk kat Amerika ke, duduk kat Palestin ke, duduk kat mana sekalipun, Papua Nugini ke, maka mereka adalah saudara kita. Maka mestilah kita ni mengasihi saudara kita dan mengasihi saudara se-Islam ataupun seagama, seakidah ini
Bukanlah dengan maksud kita mengkhususkan siapa-siapa yang ni saudara aku, yang lain bukan. Tak boleh. Maka penulis mengatakan muslimun an la yakhussa ahadan minhum dunal akhar. Tak boleh kita, ini saudara kita yang satu kampung ni saudara lah, yang lain tu bukan. Tak betul macam tu. Yang Palestin lah, Palestin tu bukan saudara kita kat kampung ni. Saudara kita yang sama rumpun Melayu lah kat Nusantara ni, yang lain bukan. Jadi saudara kita ni sama agama, sama akidah kita, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua adalah saudara kita. Maka Nabi sebut la yu'minu, tidak beriman sehinggalah seorang itu mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri. Maka mengasihi diri kita sendiri ni, kita nak tengok daripada sudut mana? Adakah kita nak cerita daripada sudut kesukaan kita tu, sukakan kemewahan, kekayaan, kita sukakan rehat-rehat, kita sukakan untuk tidak melakukan tuntutan agama ni, walaupun benda yang sekejap nak buat berat. Semayang contoh, mungkin 10 minit je masa, tapi nak buat tu berat, sebab dia hati tu nak tak nak. Jadi mungkin banyak orang dia akan rasa berat nak buat, malas nak buat. Tapi itu yang ramai orang suka. Adakah itu yang dimaksudkan benda yang kita patut kita rasa suka? Yang patut kita rasa orang lain, saudara kita seagama pun patut macam tu juga. Jadi sudut mana ni? Sebenarnya ialah khasnya disebutkan oleh penulis minat ta'ati wal mubahat. Sudut yang kita nakkan saudara kita pun dapat seperti mana kita dapat adalah daripada sudut ketaatan dan juga perkara-perkara yang harus. Lagi-lagi daripada sudut keimanan. Sebab apa kita nak kita ni beriman? Sebab kita nak selamat diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita ni beribadah? Sebab kita sayangkan diri kita ni, tak nak terdedah kepada kemurkaan Allah. Maka begitu jugalah saudara kita yang lain, kita tak nak dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga perlu ada kehendak untuk dia tu juga mendapat apa yang kita dapat. Nak buat kebaikan, nak buat ketaatan, nak buat suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut yang lain, kalaulah kita ni tak suka kita ni kena cerca, tak suka kita ni dihina, tak suka kita ni dianiaya, maka begitu juga kita tak suka untuk saudara seagama kita dicerca, dihina dan dianiaya. Jadi saudara kita yang berada di Palestin contohnya pada hari ini, maka mereka saudara kita, maka mereka dizalimi. Kita tak nak diri kita dizalimi, maka perlulah kita ada rasa dalam hati kita, kita tak nak mereka juga dizalimi. Mesti ada rasa macam tu. Mesti ada rasa kalau mereka tu sakit, kita juga sakit. Kalau mereka tu terseksa, kita juga terseksa dengan apa yang berlaku kepada mereka. Barulah kat situ ada rasa persaudaraan Islam kat situ. Jadi hari ni mungkin tuan-tuan kita dapat maklumat tentang saudara kita di Palestin ni. Dah sebulan lebih mereka berada dalam keadaan peperangan yang berterusan. Sampai kadang-kadang kita dah tak sanggup nak tengok video-video yang mereka alami pada hari ini, tuan-tuan. Mesti ada rasa macam tu. Kalau tengok tak rasa apa-apa, masalah. Saudara kita ni tiba-tiba jadi macam tu, kematian anak-anak kecil ni sampai berpuluh orang, beratus orang, kita boleh tak rasa apa-apa, tu problem kita punya iman kita. Saudara sampai mati tak rasa apa, masalah iman.
Jadi mestilah kita ni ada rasa sayang kepada mereka, berusaha mana yang kita boleh buat. Doa jangan tinggal. Kita punya sumbangan kita, selagi boleh kita bagi, kita bagi. Mana yang kita boleh bantu supaya bantuan kewangan musuh ni boleh tersekat, kita kena buat. Perlu boikot. Tapi hari ni ramai yang bagi alasan kenapa tak nak boikot. Boikot pun kita ni bukannya selama-lamanya boikot pun. Tapi kalau dapat boikot selama-lamanya, baguslah. Pilihan lain pun banyak je. Orang tempatan kita pun banyak ni yang elok je. Tapi kita lebih banyak tengok syarikat-syarikat yang besar-besar. Syarikat-syarikat yang besar, yang nama dah besar, iklan hari-hari lalu. Sebab tu kita rasa nak pergi. Jadi buat yang apa yang kita mampu buat, tuan-tuan. Kita perlu buat, kadang-kadang kita perlukan buat perubahan sikit je. Contohlah, orang suka sangat makan burger. Burger tepi jalan tu RM4, RM5. Tapi kita rasa makan burger yang syarikat besar tu, sebut nama kan, kena tu pula kan. Bila burger syarikat besar ni rasa macam, oh ni barulah, apa nama, nampak hebat sikit. Kadang-kadang tengok burger tempatan ni, tuan-tuan, yang mahal sampai RM10 pun masih murah lagi, tuan-tuan. Yang syarikat besar ni mahal, tuan-tuan. Tapi itulah yang rasa sedap sangat nak pergi tu. Tapi mungkin kalau tuan-tuan ni 50 tahun, 60 tahun tak berapa nak rasa sangat. Anak-anak kita, tuan-tuan, ya. Kalau bukan burger tu nampak burger yang syarikat besar je lah. Syarikat kecil tak nampak, ya. Burger kampung tak nampak. Jadi ini benda yang kita boleh buat, ya, untuk membantu atas dasar saudara kita ni. Apa kita boleh buat untuk bantu mereka? Maka hadis ni memberikan satu kefahaman kita selaku orang mukmin, disebutkan oleh penulis, mestilah kita kena rasakan nafsil wahidah, seperti satu jasad. Kita ni makan macamkan satu jasad. Kalau saudara kita di Palestin ni dizalimi, macam kena cubit kat kaki dia, kita terasa satu tubuh. Itu maknanya. Dan sebagian daripada ulama antaranya Ibnul Imad mengatakan, persaudaraan dekat sini ini bukan saja kepada sesama Islam, bahkan yashmulul kafir, bahkan termasuk orang kafir juga. Kita kena sayangkan mereka. Macam mana pula sayang orang kafir? Memang kena sayang. Sebab apa? Mereka adalah umat dakwah, umat yang perlu kita dakwahkan. Dan kita dakwahkan mereka itu, ajak mereka kepada agama itu atas dasar kita sayang kepada mereka, tuan-tuan. Nabi sayangkan umat tu lah, sebab tu Nabi buat dakwah habis-habisan untuk bawa Islam, untuk semua orang terima agama, untuk terima keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sayang umat ni. Ini umat dia. Maka orang kafir juga perlu kita ada rasa sayang kepada mereka. Maka kita tak nak mereka ni mati dalam keadaan kufur. Kita nak supaya mereka ni selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita mesti ada fikir macam mana supaya kita boleh tawarkan Islam kepada mereka. Maka kita rasa selamat dengan iman. Alhamdulillah saya jadi orang beriman. Mudah-mudahan saya mati sebagai orang beriman. Kita harap macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak nak masuk neraka selama-lamanya. Maka begitu jugalah dengan kawan-kawan kita, saudara atas dasar manusia ni yang bukan Islam, yang kafir. Maka kita mesti ada rasa sayang pada mereka. Kita pun harapkan supaya mereka ni boleh terima agama, supaya mereka selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada iman, mati tanpa iman dalam neraka selama-lamanya. Kena ada rasa sayang kita kepada orang yang kafir ni. Ada sudut tu. Bukan Islam ke kafir ke, ni istilah lah.
Kafir tu maknanya apa tuan? Kadang ada orang rasa macam terhina sangat dengan perkataan kafir. Kafir tu ambil daripada kafara. Kafara ni menutup. Hati dah tertutup daripada keimanan, tu je makna dia. Kafir tu tak adalah bawa masuk bodoh ke, tak ada. Maknanya ialah orang yang tertutup hatinya daripada keimanan. Maknanya tak terima iman lagi, itu je. Tak ada buruk sangat pun macam kafir tu. Tapi tak buruk pun janganlah jadi orang kafir. Jadi maknanya, jadi kadang-kadang ada terjemahan mana-mana dia menterjemahkan kafir itu sebagai orang bodoh. Ada. Jadi tak betul lah mengatakan bahawa kafir itu sebagai orang bodoh. Maknanya kafara tu menutup hati tertutup daripada keimanan. Keimanan tak masuk. Itu masuk kafir tu. Baik. Jadi orang kafir pun kita kena sayangkan mereka, kita harapkan mereka masuk ke dalam Islam. Jadi kat sini ini Ibn Imad mengatakan bahawa min thamma kana du'a'u bil hidayati mustahabban. Kita mendoakan untuk supaya saudara kita yang bukan Islam ni masuk Islam, dapat hidayah, itu adalah disunatkan. Kita doakan hidayah untuk kawan-kawan kita yang bukan Islam ni. Baik, jadi dalam hadis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada sudut lain kita boleh ambil kefahaman maksud hadis ni, tidak beriman salah seorang dari kalangan kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Maka hadis ini adalah satu galakan, suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni ada sikap tawadhu, ada akhlak yang baik, ya, yang mana dengan akhlak yang baik inilah kita menunjulkan kepada saudara supaya saudara kita disuka dengan kita. Itu daripada sudut yang lain. Sudut supaya saudara kita ni rasa tenang dengan kita, maka kita menunjukkan akhlak yang baik. Maka sebenarnya hadis ini menyuruh kita berakhlak dengan akhlak yang baik sesama Islam khasnya, dan juga sesama manusia secara umum kena menunjukkan akhlak yang baik. Orang Islam kena tunjuk akhlak yang baik walaupun dengan orang yang ke Islam, walaupun dengan orang yang kafir, kena tunjuk akhlak yang baik. Sebab akhlak yang baik itu Nabi yang suruh. Tak kira dengan siapa, kita kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik inilah tuan-tuan yang akan memberikan gambaran Islam yang sebenar tu macam mana. Jadi orang kafir bila tengok orang Islam akhlak baik, maka dia pun rasa suka nak masuk Islam. Tapi kalau lah dia nak masuk Islam, tiba-tiba tengok orang Islam pun akhlak tak apa nak baik sangat, dia rasa tak ada beza. Jadi sebab itu perlu kita ni menjadi asbab untuk hidayah orang lain. Berusaha, kena usaha diri kita ni jadi asbab hidayah kepada orang lain. Jadi asbab hidayah ni sama ada kita ni dengan percakapan kita ajak, dengan penulisan kita ajak, dengan akhlak kita tunjukkan. Bila orang kafir tengok kita ni, oh macam ni akhlak Islam. Bila dia tanya, awak ni baik ke? Ini Nabi ajar tersebut. Mudah-mudahan dengan itu terdetik hati dia untuk masuk Islam. Jadi perlu ada rasa untuk kita sayang kepada saudara-saudara kita ni atas dasar kemanusiaan. Kita harapkan mereka akan menerima iman dan beriman dengan Allah dan Rasul. Kita masuk ayat yang seterusnya di ke-237. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman faqala rajulun ya Rasulullah ansurhu idza kana mazluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansurhu qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu rawahul Bukhari. Dan daripadanya juga iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tolonglah saudaramu, jangan kamu biarkan dia dalam keadaan terhina, sama ada
yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang zalim pun kena tolong, yang dizalimi pun kena tolong. Maka seorang sahabat bangun, seorang lelaki bangun, disebut oleh Nabi Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Aku akan tolong saudara aku kalau dia ni kena zalim, kena aniaya. Tapi macam mana untuk aku nak tolong saudara aku yang zalim? Kalau kena zalim tak apalah aku tolong. Yang zalim tu aku nak tolong macam mana? Maka Nabi menyebutkan bahawa tuhjizuhu. Kamu cara kamu menolong saudara kamu yang zalim adalah dengan tuhjizuhu, kamu halang dia. Kamu tegah dia daripada melakukan kezaliman. Maka itulah cara kamu menolong dia. Sebab apa kita nak tolong dia juga yang zalim ni? Kenapa kita nak hentikan kezaliman dia? Sebab kita sayangkan dia. Ni saudara kita, tiba-tiba dia buat zalim, maka kita sayang kat dia. Sebab kita kata berhentilah daripada buat zalim ni, jangan buat zalim kat orang. Sebab apa? Sebab kita sayang kat dia. Kita tak nak kezaliman dia menyebabkan dia berdosa, menyebabkan dia ni terdedah kepada kemurkaan Allah. Maka kita tak nak dia kena macam tu. Sebab tu kita tegur dia, sebab tu kita hentikan kezaliman dia. Cuma kaedah kita menegur, dia tengok pada keadaan dan tengok pada orang. Ada orang dia perlukan teguran lembut, ada orang perlukan teguran yang keras. Tengok pada keadaan. Jadi dia cara menolong saudara kita, sama yang zalim ataupun yang dizalimi. Maka Nabi sebut tadi apa? Tolonglah saudaramu, jangan biarkan saudaramu ni terhina, sama ada yang zalim. Maka yang zalim itu, dia itu sedang menzalimi dirinya sendiri sebab terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mazlum pula, orang yang dizalimi, mereka tu kena ditolong. Ditolong sebab apa? Mereka ni yang dizalimi ni tak kira lah, sama ada yang dizalimi dari sudut jasad dia, mungkin kena pukul, kena siksa, nak kena bunuh, nak kena halau daripada tanah mereka sendiri, kan? Ataupun yang dizalimi dari sudut hartanya kena rompak, kena curi, nak kena rampas, maka kita kena pertahankan. Yang ketiga pula, sudut mana yang kita kena pertahankan? Yang mana kawan kata saudara kita ni kena dizalimi? Daripada sudut dia punya maruah dia, orang hina dia, orang fitnah dia, maka kita kena pertahankan. Maka kezaliman yang dilakukan oleh manusia ni kepada orang lain, dia ada 3 sudut. Pertama, daripada sudut jiwa, diri lah, maknanya bunuh ke, pukul ke, siksa ke. Yang kedua, dari sudut harta kena ambil, kena rampas. Yang ketiga, daripada sudut maruah, dihina, difitnah dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk kezaliman. Maka kesemua ni kita kena ada rasa sayang kepada saudara kita, maka kita jangan biarkan saudara kita ni menzalimi ataupun dizalimi. Yang dizalimi pun kita kena pertahankan, maka yang menzalimi kita kena halang dia daripada meneruskan kezaliman dia. Jadi pada pihak Arab zaman jahiliah ni tuan-tuan, istilah yang Nabi sebut ni ialah biasa pada mereka sebenarnya. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudara kamu yang zalim ataupun dizalim. Maka ni perkataan yang biasa mereka pegang, tapi pegangan mereka itu dasarnya adalah dasar jahiliah, dasar asabiyah. Kataan sama, tapi dasarnya berbeza. Asabiyahnya, kalaulah yang dizalimi tolong, kita faham. Tapi yang menzalimi tolong, disebabkan dia saudara kita, kita akan tolong walaupun dia jahat. Itu maksud dia. Sama-sama buat jahat. Itu asabiyah. Tapi dasar dalam Islam beza. Tolong saudara kamu yang zalim ataupun dizalimi. Yang dizalimi kita faham dah. Yang zalim ni macam mana pula?
yang zalim tu kita tolong dengan cara kita hentikan kezaliman. Itu beza di antara asabiah jahiliyah dengan sudut pandang Islamnya macam mana. Baik. Kita masuk apa boleh masuk. Okey azan kita berhenti sekejap ya. Hadis yang ke-238. Hadis selasa malam ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Silap. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'ala al-muslimi khamsun raddu as-salami wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaizi wa ijabatu ad-da'wati wa tashmitul 'atis muttafaqun 'alaihi. وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak muslim ke atas orang muslim yang lain itu ada 5. Hak muslim ke atas orang muslim. Hak seorang muslim yang perlu seorang muslim yang lain buat kepada orang muslim itu. Maka dekat sini ni bila sebut hak, nampaknya itu benda wajib. Tetapi ulama bincang, ada beberapa perkara disebutkan dalam hadis ni yang disebutkan sebagai hak muslim, ada yang wajib, ada yang mungkin tak wajib. Ibn Hajar mengatakan bila hak biasanya dia membawa maksud wajib. Tapi Syekh Zakaria mengatakan bahawa dekat sini ada masa dia akan jadi wajib ain, ada masa dia akan jadi wajib kifayah, ada masa dia akan jadi akan menjadi hukumnya sunat, tengok pada perkara-perkara hak muslim yang disebutkan dalam hadis ini. Dia berbeza. Baik. Maka perkara yang disebutkan sebagai hak muslim ke atas orang muslim itu ada 5. Hadis yang pertama ada 5. Tapi ada hadis yang lain menyebutkan 6. Jadi hadis yang pertama disebutkan bahawa 5. Tapi bukanlah enggak maksud 5 tu kita nak pegang. Nabi sebut je kali ni nak sebut 5, dia macam itulah. Akan datang Nabi sebut lagi ada 6 pula. Tapi semua ni ada termasuk dalam hak muslim ke atas orang muslim yang lain. Yang pertama ni ialah raddus salam, menjawab salam. Maka jawab salam ni wajib. Orang bagi salam, kita kena jawab salam. Dan bagi salam sunat. Jawab salam wajib. Jadi salam-salam ni apa? Salam ni maknanya kesejahteraan, keamanan. Kita mendoakan keamanan untuk saudara kita. Ini tak bunyi ke macam? Oh dah dia. Tengok macam dah 8.30. Okey. Ada bunyi kan? Ada bunyi tak apa. Okey. Jadi kita mendoakan kesejahteraan kepada saudara kita. Maka ini tuntutan dalam kehidupan kita. Bagi salam tu sunat. Bagi salam ni sebenarnya doa sejahtera kata kamu, mudah-mudahan kamu jadi orang yang sejahtera. Jadi mudah-mudahan doa tu makbul, kita dapat, saudara kita dapat. Banyak kisah berkaitan dengan salam. Ada seorang sahabat, Nabi datang rumah dia, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Dia dengar lah, dia jawab slow je. Jadi Nabi bagi salam lagi, dia jawab slow je. Dia bagi salam lagi, dah 3 kali baru pula dia jawab betul, baru dia buka pintu. Maka Nabi tanya, tadi aku bagi salam berapa kali tadi? Aku dengar lah, cuma aku suka dapat doa kesejahteraan daripada engkau ya Rasulullah. Gitu. Tapi janganlah tuan-tuan pun lepas ni macam tu juga kan. Orang datang
jawab dah, tapi slow-slow. Lepas tu tak nak buka pintu langsung, malah nak terima tetamu kan. Jangan macam tu dah. Tamu datang ni bawa rahmat, ya, tutup pintu, senyap-senyap cakap dengan anak, jangan cakap apa-apa, tak nak terima tetamu. Jangan macam tu dah. Okey. Jadi jawab salam, jawab salam ni hukumnya wajib. Okey. Dan bagi salam dengan jawab salam ni, digalakkan jawab salam ni dengan jawab yang lebih baik daripada bagi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kan panjang sikit. Bila jawab tu lebih sikit daripada orang yang bagi salam tadi. Macam tu. Kalau orang bagi salam tu dah panjang, Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena jawab panjang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang lah sikit kan. Tapi jawab lah mana yang boleh kan. Nak hafal pula jawab salam banyak-banyak ni macam mana? Tak apa, jawab yang boleh lah. Kan? Ya, jadi jawab yang sesempurna boleh. Kita jawab salam. Jadi yang pertamanya bagi salam. Jawab salam. Yang keduanya, i'adatul marid, menziarahi orang yang sakit. Maka ini hak muslim kepada orang muslim yang lain. Maka apakah hukum dia? Maka sebahagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah, sebahagian lagi mengatakan hukumnya adalah sunat. Maka jumhur ulama mengatakan bahawa hukum asalnya adalah sunat. Tapi ada masa dia boleh membawa kepada wajib, ziarah orang yang sakit. Maka datang ziarah orang sakit ni dituntut. Imam At-Tabari mengatakan sangat-sangat dituntut kita datang ziarah orang yang sakit ni fi man turja barakatuhu, orang yang kita harapkan kita mendapat keberkatan daripadanya. Mak ayah sakit tu, mak ayah ni kira wali dalam rumah itu. Maka kalau dia sakit mestilah kena tengok. Orang alim sakit, kita kena datang ziarah, dapat barakah daripada dia. Okay? Maka orang yang kita harapkan keberkatan daripadanya ni, maka lagi-lagi lah dituntut untuk kita datang ziarah dia kalau dia tak sihat. Dan disunatkan pada, Imam Tabari mengatakan disunatkan pula pada orang yang kita nak meraihkan dia, kawan-kawan kita nak raih. Dan selain daripada itu, selain daripada sebab itu, selain daripada dapat barakah, selain daripada nak meraihkan dia, meraihkan orang yang sakit, kalau selain daripada dua tujuan tu, maka hukumnya adalah harus. Dan begitu juga termasuknya adalah menziarahi orang yang musyrik sakit, maka dia termasuk dalam hukum yang harus. Tapi kalau lah kat situ ada tujuan meraihkan, maka hukumnya kat situ dia masukkan sunat. Meraih itu mudah-mudahan hatinya lembut kepada Islam macam tu kan. Maka hukumnya sunat. Ya, jadi pandangan berkaitan dengan hukum ziarah ni dia ada macam-macam lah. Kena ikut ambil pandangan daripada ulama ni, ada yang mengatakan wajib, ada tengok pada keadaan. Tapi kita ni ambil maknanya digalakkan sangat-sangat. Khasnya pada orang tertentu lagi-lagi lah sangat-sangat digalakkan untuk kita datang ziarah mereka. Cumanya jenis-jenis sakit yang tak boleh ziarah apa semua, itu bincang kemudian lah. Kalau jenis sakit yang tak boleh ziarah, sakit apa? Covid, memang tak boleh ziarah, tak payah ziarah. Tak apalah, itu tak cerita lah tu kan. Secara kasarnya ziarah tu sunat. Okay. Yang ketiga, jadi sebab tu kita sebut berkaitan hak muslim, kata muslim ni ada masa dia wajib, ada masa dia sunat. Jadi macam ziarah orang sakit sunat. Dan seterusnya mengikuti jenazah. Kita datang, dia jenazahnya diuruskan, dah ada orang ziarah, dah ada orang urus, maka kita datang ziarah. Maka itu termasuk dalam hak muslim sesama muslim. InsyaAllah kita dengar sana. Okey, seterusnya yang menjadi hak muslim, kata muslim yang lain seterusnya ialah menziarahi jenazah. Jadi bukan jenazah, mandikan, kafankan dia, sembahyangkan dia, maka kita datang tu, yang uruskan tu dah ada orang dah.
Yang mandikan tu dah ada, bila jenazah dah ada, kafankan pun dah ada dah. Tetapi kita datang, itu hukumnya sunat. Walaupun datang tu menunggu jenazah tu tak apa, datang tu pun pahala dah. Maka hukumnya adalah sunat muakkad yang dituntut sangat-sangat untuk kita buat. Seterusnya ialah ijabatul dakwah. Kita menyahut jemputan dia. Dia jemput untuk majlis kenduri. Maka disebut kat sini wahya wajibatun, maka hukumnya adalah wajib fi walimatil ursi. Kalau jemputan tu jemputan perkahwinan, maka hukumnya wajib. Wajib orang jemput kahwin ni wajib datang. Bi syurutihal muqarrarah fil fiqh, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh. Maka wajib datang. Jadi sebab apa disebutkan dengan syarat-syarat dalam fiqh ni? Sebab kalau dalam majlis tu, malah majlis kahwin, tapi sudut-sudut yang berlanggar syarat tu banyak contohnya, maka tak payah, tak datang tak apa. Nak kira bercampur lelaki perempuan ni, benda tu mungkinlah kita boleh letak tepi benda dalam keadaan tak boleh nak elak kadang. Tetapi jemputannya yang jenis-jenis memang tak tutup aurat sebagainya. Memang kalau dia jemput macam tak tutup aurat semua. Maka kat situ ada untuk harus tak datang. Kalau ada majlis, dalam majlis tu lara keterlaluan sangat, kita sebut lara yang keterlaluan sangat. Contoh buat joget lambak, tinggal. Kalau ada nyanyi boleh tahan dia nak memeriahkan majlis, Kalau karaoke okey. Buat joget lambak, joget lambak tak boleh. Itu dah melebihi lah. Wa tashmitul atis, dan kita mendoakan untuk orang yang bersin. Bila orang bersin, dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Bersin je alhamdulillah. Dan orang yang dengar, kita akan jawab yarhamukallah. Dan sunat juga untuk orang yang bersin tadi, bila dengar orang sebut yarhamukallah, dia doakan balik. Dia doa dia. Tiba-tiba lupa pula tadi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita doakan balik pada orang yang mendoakan kita. Maka ni hukumnya sunat muakkad. Jadi sunatlah kalau orang bersin, kita baca orang juga sebut alhamdulillah, kita sebut yarhamullah. Tak payah tengok muka dia pun tak apa. Kita pun tak tahu siapa. Kita sebut je yarhamukallah. Baik. Jadi kat sini ada 5 lah. Yang pertamanya yang disebutkan sebagai hak muslim itu jawab salam, ziarah orang sakit, mengikuti jenazah, menyahut jemputan, majlis kahwin, dan juga tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Baik, itu satu riwayat. Dalam hadis ni penulis mendatangkan dengan 2 riwayat. Riwayat yang kedua pula menyebutkan hak muslim kata orang muslim itu ada 6 pula. Tadi ada 5, ini ada 6. Yang pertama, apabila kamu berjumpa dengannya, maka kamu beri salam kepada dia. Kalau tadi menjawab salam, yang ni ialah memberi salam. Tapi hukumnya sunat. Dan apabila dia menjemput kamu, maka kamu kena jawab. Kamu kena penuhi jemputan dia. Kat sini disebutkan hukumnya adalah wajib aini. Kena jawab, kena datang. Dan apabila dia minta nasihat kepada kamu, maka kamu kena beri nasihat kepada dia. Yang ni memang wajib. Kalau sampai orang minta nasihat kepada kita, wajib kita kena bagi nasihat. Kena bagi nasihat. Dan apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah untuk dia kebaikan. Jadi yang kat sini ada berapa?
bagi salam, jawab sahut jemputan, bagi nasihat dan mendoakan kalau dia bersin. Yang keenam, idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka kau ziarahlah dia. Dan apabila dia mati, yang keenam, dan apabila dia mati kamu datanglah mengikuti jenazahnya. Baik, ini ada 6 lah. Ditambahkan dengan satu kat sini, iaitu apabila dia meminta nasihat maka kamu berilah nasihat kepada dia. Jadi bila nasihat, Allah tak minta izastan sahaka ni, dia banyak maksud dalam. Apabila dia maksudkan ni, mungkin kita kata dia meminta nasihat. Tetapi dari sudut yang lain, dia maksud apabila dia memerlukan nasihat. Walaupun dia tak minta, tapi dia memerlukan. Kita nampak ada sesuatu yang dia buat menunjukkan kejahilan, maka dia perlukan penasihat, kena bagi. Ini masuk izatan sahaka fansahlah. Apabila dia memerlukan nasihat, maka kamu beri nasihat kepada dia. Kalau dia minta lagi, kena bagi nasihat. Jadi memadailah untuk malam ni perkongsian kita, tuan-tuan, berkaitan dengan 3 buah hadis yang kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua sama-sama, insya-Allah. Kita ingatkan lagi sekali lagi, utamanya hadis tentang mengasihi saudara, saudara seagama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu yang pertama. Hadis yang kedua yang Nabi sebut, unsur akhaka zaliman aw masluman. Tolonglah saudara kamu sama ada yang zalim ataupun yang dizalimi. Dan hadis yang ketiga Nabi sebutkan pada yang kita bincang pada malam ni, hadis Nabi kata hak muslim ke atas orang muslim ada 5, dan yang lain mengatakan ada 6. Jawab salam, ziarah orang sakit, ziarah bila dia meninggal, penuhi jemputan dia, dan juga jawab ataupun doakan apabila dia bersin. Dan dalam hari yang lain, yang ke-6 tu adalah izastan sahka fasahlah, apabila dia minta nasihat kepada kamu maka berilah dia nasihat. Jadi itu ringkasan perkongsian hadis-hadis kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga kita semua, insya-Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la yatba'una shaqiyyan wa la mahrudan wa la mahruman. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Gazzah وفي كل مكان وفي كل زمن برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بسم الله.